Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk hari ini sesi esensi buku bilangan 1 2021 saya akan ulas buku yang bertajuk Ya Allah bersamamu aku bahagia, tulisan Ustazah Asma Harun dan Dwi Suwikyo. Okey, saya pilih buku ini kerana sangat istimewa kerana buku ini sebenarnya adalah dihadiahkan oleh sahabat saya. Boleh tengok dia punya nukilan yang sememangnya memberi impak kepada diri saya lah, sedikit sebanyak menyentuh hati saya sebenarnya, yang mana beliau telah mengirimkan secara Korea lah kepada saya. Saya baca sikit apa yang ditulisnya. Sahabatku, jika di akhirat nanti tidak menemukan aku atau kawan-kawan kita yang lain di syurga, maka tolonglah bertanya kepada Allah tentang kami. Ya Allah, sahabat-sahabatku sewaktu di dunia ada mengingatkanku tentangmu, maka tolong ya Allah ya Rahman, sayangi mereka, ampuni mereka dan masukkan mereka bersamamu di syurgamu. Okay, love always, Ellie. Sebenarnya buku ini ada 4 siri 4 siri. Cuba boleh tengok di sini, dia ada 4 siri. Okey, tetapi hari ini saya hanya akan kupas 1 siri sahaja kerana yang 3 lagi saya belum habis katamnya. Saya baru katam yang pertama ni, Ya Allah bersamamu aku bahagia. Kalau ikut buku ini sebenarnya sangat laris kerana terbitan pertamanya pada tahun 2020, tetapi saya edisi yang saya terima dari sahabat saya ni adalah cetakan ke-11. So within 1 year, tak sampai mungkin setahun, dah 11 kali cetakan. Buku ini agak istimewa kerana bahasa yang digunakan adalah santai dan dia mengandungi dalam buku ini mengandungi 14 bab maksud saya, ada 14 bab. Dimulakan dengan satu page yang menunjukkan kembaraan kita mencari redha Allah. Di dalam semua bukunya semua dimulakan di sini. Yang bagusnya dia mengupas tentang dengan ayat yang agak santai dan memang tepat kena kepada kita lah. So dalam buku yang bertajuk Ya Allah bersamamu aku bahagia ini, dia sebenarnya adalah satu nukilan untuk mencetuskan rasa sabar dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta membangkitkan keyakinan hati kita untuk bertawakal kepadanya. Tidak ada jalan lain untuk kita menikmati sebahagian di dalam dunia ini juga bagi alam seterusnya bersama Allah Subhanahu wa taala. So dia macam dalam bab-babnya dikupas dengan begitu indah dan dalam bahasa-bahasa yang agak mudah supaya untuk kita muhasabah diri kita di dalam kerja kita yang seharusnya sibuk setiap hari, dan kita seharusnya tidak lupa kepada ganjaran-ganjaran yang akan kita terima di akhirat kelak. Yang mana dalam buku ini dia ada gambar, dia ada ayat Quran, dan dia ada hadis, ada surah yang sangat-sangat dikupas dalam bahasa yang agak mudah, dan dia akan di setiap bab tu akan ada penceritaan based on cerita sebenar daripada penulis buku, dan dia juga ada segmen untuk muhasabah diri, dan dia juga ada segmen ataupun muka surat yang menceritakan tentang
tips-tips, okey. Yang ni seperti saya maklum tadi lah, dia akan ada cerita-cerita berdasarkan kisah benar yang dikongsi, ada tips-tips yang diberi untuk kita. Jadi secara keseluruhannya amat berbaloi lah dan sesuai lah maksud saya untuk kita membacanya di dalam kerja di samping tugas-tugas seharian kita, kerana dia mengajak kita kembali ke fitrah kita manusia di muka bumi ini, di dalam kita mencari redha Allah, dan seterusnya di dalam memuhasabah diri kita. Sesungguhnya kita nak kalau dalam buku ini dia menceritakan, ya Allah, bersamamu aku bahagia. Saya baca sedikit, tenggelamkan aku dalam samudera keikhlasan mencintaimu, sehingga tidak ada sesuatu yang dapat menyibukkan aku selain daripada sentiasa ingat kepadamu. Maknanya kita walaupun sesibuk mana kita di dalam melakukan tugas seharian, kita tidak seharusnya melupakan Sang Pencipta kita, ya. Dan kita di dalam mencari redha Allah, kita seharusnya sentiasa sabar dan yakin, ya, bahawa setiap kesusahan yang kita terima itu ada ataupun musibah yang diuji kepada kita itu, bahawasanya kita mampu untuk menanganinya dengan secara berhemah. Itu sahaja yang saya boleh kumpas berkenaan dengan buku ni, dan saya sebutlah dia sebenarnya ada 4 siri. Dan sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi mendengar sesi resensi buku saya ini, dan insyaAllah kita akan jumpa di lain masa. Dan kepada sahabat-sahabat semua, sama-samalah kita saling ingat mengingati di antara satu sama lain di dalam mencari keredaan Allah dan di dalam melakukan tugas seharian kita, supaya kerja kita menjadi satu ibadah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini insyaAllah saya akan mengupas buku di bawah tajuk Perusahaan Kecil dan Dilema Usahawan Melayu. Okay, buku ni sebenarnya ditulis oleh saya sendiri beserta dengan seorang rakan daripada Universiti Melaya. Okay, yang mana penulisan ini dibuat hasil daripada pendidikan saya yang saya buat dalam PhD. Okay, buku ni diterbitkan pada tahun 2011 dan dipasarkan pada tahun 2012 oleh penerbit Universiti Melaya, yang mana buku ni mempunyai ketebalan sebanyak 236 muka surat. Okay, 26 muka surat. Untuk kandungan buku ni dia mengandungi 6 chapter, okay, 6 chapter, yang mana dia merangkumi chapter yang pertama ialah mengkisahkan tentang perusahaan kecil dan usahawan Melayu, yang menyentuh dari segi konsep perusahaan kecil, iaitu dari segi pentakrifan dan definisi perusahaan kecil, serta kepentingan perusahaan kecil kepada ekonomi, termasuklah dari segi penjanaan pertumbuhan ekonomi, menyediakan peluang-peluang pekerjaan, menjadi pemangking kepada proses perindustrian, okay, mewujudkan penciptaan teknologi dan inovasi, memastikan pembangunan yang seimbang di antara wilayah-wilayah, dan juga mengurangkan jurang sosioekonomi di antara kaum, di antara bangsa, dan juga di antara kawasan. Okay. Di samping buku PKS juga dapat memenuhi keperluan domestik, okay, dan juga menyediakan pengalaman perniagaan. Okay. Dan untuk tajuk yang pertama ni juga, untuk chapter yang pertama juga, dia mengupas tentang usaha-usaha untuk memperkasakan usahawan Melayu
dan juga kedudukan usahawan Melayu dari segi prestasi semasa mereka lah dalam perniagaan. Itu chapter yang pertama. Untuk chapter yang kedua, buku ni mengupas tentang apakah faktor-faktor ataupun penentu prestasi perusahaan kecil. Dalam chapter ni, buku ni mengupas tentang pentakrifan dan definisi tentang usahawan dan keusahawanan. Dari segi pengukuran prestasi dalam konteks perusahaan kecil, bagaimana sesuatu perusahaan kecil diukur dari segi prestasi mereka, dan juga beberapa teori yang berkaitan dengan prestasi perusahaan kecil, yang mana dia merangkumi beberapa teori yang disentuh, termasuklah teori pembangunan ekonomi, iaitu satu teori yang dikemukakan oleh Schumpeter pada tahun 1934. Walaupun teori ini agak lama, tapi dia masih lagi signifikan dan masih lagi digunakan sehingga hari ini. Yang mana teori ini memberi penekanan kepada kepentingan inovasi dalam sesuatu perniagaan. Jadi aspek kreativiti dan inovatif merupakan satu elemen yang penting yang diberi penekanan oleh teori pembangunan ekonomi. Di samping itu juga buku ini juga mengupas tentang teori firma. Teori firma iaitu dia membincangkan tentang faktor-faktor yang diperlukan untuk memastikan sesebuah firma tu mencapai economy of scale atau ekonomi bilangan, iaitu pengurangan kos per unit apabila berlaku pertambahan dalam pengeluaran. Jadi antara faktor-faktor ni lah yang dimasukkan dalam perbincangan dalam buku ni. Maksudnya dari segi ciri-ciri usahawan, amalan pengurusan, pengalaman perniagaan, latihan dan sebagainya. Dan modal ini juga, buku ini juga mengupas tentang teori modal insan, iaitu berkaitan dengan latihan dan juga pendidikan sebagai elemen yang penting yang diperlukan untuk memastikan sesebuah perniagaan tu dapat berfungsi secara lebih baik lah. Dan dari segi moral, teori ini juga menyentuh tentang teori Colbert. Teori Colbert yang membincangkan tentang sikap manusia, sikap usahawan, sikap peniaga kecil terutama, yang mana mereka tidak selepas satu peringkat, mereka tidak menghiraukan, tidak mempedulikan apa yang berlaku, asalkan mereka dapat memperoleh apa yang mereka sasarkan. So dalam konteks perniagaan, kita boleh kaitkan teori Colbert ni sebagai satu dalam usaha dia nak mencapai keuntungan bagi sesebuah perniagaan, mereka tidak kisah apa yang berlaku walaupun benda tu agak bertentangan dengan agama. Contohnya, mereka sanggup melakukan penipuan dalam timbangan, penipuan dalam segi kualiti produk. Mereka tidak mengambil kisah dari segi hukum haram, riba dan sebagainya. Yang penting mereka nak apa yang mereka sasarkan, iaitu mereka nak memastikan mereka memperoleh keuntungan. Itu yang kita namakan teori Colbert. Dan dalam bab yang sama, di bawah bab yang kedua ni, buku ini juga menceritakan tentang faktor-faktor yang menentukan prestasi, mana dia dikupas secara empirikal. Maksudnya berdasarkan pada kajian lepas lah, yang secara empirikal dia menunjukkan beberapa faktor penting yang mempengaruhi prestasi perniagaan kecil. Iaitu yang pertama, termasuklah dari segi macam yang saya katakan tadi, buku ini menyentuh tentang ciri-ciri pemilik. Ciri-ciri pemilik maksudnya dia merangkumi aspek-aspek keusahawanan yang perlu ada untuk menjadikan seseorang usahawan itu berjaya. Yang kedua ialah dari segi amalan pengurusan. Itu termasuklah dari segi amalan pemasaran, pengurusan keuangan, pengurusan pengeluaran. Di mana elemen-elemen yang penting yang diperlukan untuk memastikan semua transaction, semua urus niaga tu direkod dengan baik dan dikendalikan dengan cekap lah. Kemudian faktor-faktor lain yang dilihat, yang dikupas, termasuklah dari segi usia perniagaan, dari segi saiz, jenis
okey, sama ada dia dalam bentuk servis ataupun perkhidmatan ataupun retailing, okey. Okey, dari segi pengalaman juga dilihat sebagai satu elemen yang cukup penting untuk memastikan sesebuah perniagaan tu dapat berfungsi, dapat berjalan secara lebih positif lah, okey. Yang mana biasanya pengalaman tu dia hubungan yang positif dengan prestasi perniagaan. Bagi peniaga ataupun usahawan yang punya pengalaman yang lama dalam perniagaan, mereka dah mengenal pasti apakah masalah-masalah dan cara penyelesaian jika timbul sesuatu perkara yang boleh membataskan pencapaian sesebuah perniagaan. Okey, yang tu yang diceritakan dalam buku ni. Di samping tu juga buku ni juga mengupas tentang faktor tahap pendidikan. Okey, tahap pendidikan di mana secara logiknya bagi usahawan yang mempunyai pendidikan yang lebih tinggi, mereka mencapai tahap prestasi yang lebih baiklah dalam aktiviti perniagaan mereka. Okey, sebab itu tahap pendidikan boleh mendedahkan mereka kepada ilmu-ilmu yang baru, terutama sekali dalam konteks sekarang ni, dalam konteks penggunaan IT dalam pengurusan perniagaan. Dari segi kemahiran, dari segi pengalaman, dari segi pendidikan untuk mereka guna semasa pengurusan perniagaan itu cukup penting. Sebab itu buku ini menjelaskan bahawa tahap pendidikan ini merupakan salah satu faktor yang cukup penting untuk seseorang usahawan menyelesaikan masalah mereka. Di samping itu juga faktor-faktor lain termasuklah faktor penglibatan keluarga. Mungkin mereka berasal daripada keluarga mereka mempunyai pengalaman, mempunyai pengalaman dalam pengurusan perniagaan. Mereka sejak kecil mereka didedah kepada aktiviti perniagaan. Jadi ini sedikit sebanyak akan membantu mereka menjalankan perniagaan. Faktor lain termasuklah dasar kerajaan dalam membantu usahawan-usahawan, termasuklah dari segi pinjaman. Kerajaan membuat polisi yang khusus untuk bantuan keuangan kepada usahawan. Sebab kita tahu kalau usahawan kecil ni antara, terutama sekali usahawan Bumiputera lah, antara isu penting yang menjadi kekangan kepada pencapaian dan penglibatan mereka dalam perniagaan ialah disebabkan oleh kekurangan modal. Di kerajaan akan menyediakan bantuan modal, contohnya melalui program-program mikrokredit seperti Amanah Ikhtiar dan juga Tekun, tabung kumpulan ekonomi usahawan niaga. Jadi itu merupakan antara dasar kerajaan ke arah menggalakkan ataupun melipat gandakan penyertaan Bumiputera dalam perniagaan. Okey, hal lain-lain termasuklah latihan dan bimbingan, serta buku ini juga melihat dari perspektif agama, iaitu hubung kait di antara amalan nilai-nilai murni agama, maksudnya tidak menipu, tidak menipu timbangan, tidak menipu kualiti, bercakap benar, menepati janji, okey, dan pelbagai lain-lain lah yang dikira benda-benda ni kalau kita lihat kepada junjungan Nabi Muhammad, memang dia konsisten lah dengan prestasi perniagaan. Okey, itu untuk topik yang kedua. Untuk topik yang ketiga, buku ini menjelaskan tentang, untuk topik yang ketiga dan keempat iaitu dia cuba mengaitkan, menjelaskan, membuat perbincangan mengenai program mikrokredit, yang mana untuk topik yang ketiga dia lebih kepada memperkenalkan, mentakrifkan konsep mikrokredit dari segi definisi dan juga dari segi perkembangan program mikrokredit di Malaysia. Yang mana kita dapati ada dua program mikrokredit utama yang dijalankan di Malaysia, iaitu program mikrokredit Amanah Ikhtiar Malaysia dan juga program tabung ekonomi kumpulan usaha niaga, iaitu Tekun. Okey, yang mana kedua-dua sebenarnya proses, kalau kita lihat, kalau kita kaji dari segi pelaksanaan program mikrokredit di Malaysia, dia merupakan replika daripada program mikrokredit Grameen Bank yang dijalankan di Bangladesh. Okey, yang mana
itu merupakan pioneer lah kepada program mikrokredit di peringkat dunia, khususnya di kalangan negara-negara membangun, yang mana program ini telah banyak membantu masyarakat luar bandar terutamanya untuk membolehkan mereka mendapat modal untuk menjalankan aktiviti perniagaan. Untuk topik yang keempat juga, dia mengupas tentang mikrokredit juga, cuma dia melihat dari segi kajian kes yang melibatkan perbandingan usahawan kecil, iaitu usahawan yang jalankan aktiviti perniagaan secara mikro di bawah dua program mikrokredit tadi, iaitu di bawah AIM dan juga di bawah tekun tabun ekonomi kumpulan usaha niaga, yang mana analisis perbandingan telah dibuat, yang mana rumusan daripada chapter ni apa yang boleh kita jelaskan bahawa prestasi usahawan kecil di bawah program mikrokredit AIM menunjukkan prestasi yang lebih baik berbanding dengan apa yang dicapai oleh perusahaan kecil di bawah program mikrokredit tekun. Okey, jadi berdasarkan analisis kajian kes di sini, buku ini menjelaskan bahawa antara faktor penting yang menyebabkan berlakunya perbezaan dari segi prestasi di sini adalah disebabkan oleh sistem penyampaian, delivery system di antara program-program, di antara kedua-dua program mikrokredit tadi, yang mana kita boleh rumuskan program mikrokredit, sistem penyampaian, mekanisme penyampaian di bawah AIM jauh lebih baik berbanding dengan tekun. Sebagai contoh, kita tengok macam dari segi sistem pembayaran balik, yang mana untuk AIM mereka perlu bayar, mereka mempunyai sistem yang khusus untuk mengelakkan daripada peminjam tidak membuat bayaran balik, mana mereka perlu melunaskan bayaran mereka secara mingguan pada masa perjumpaan di kalangan ahli kumpulan. Yang mana kalau satu ahli tidak bayar, mereka akan didesak oleh rakan-rakan mereka yang lain, berbanding dengan sistem pembayaran balik pinjaman bagi mereka yang membuat pinjaman tekun, yang mana mereka perlu buat bayaran di pejabat tekun, yang ni akan menimbulkan kesukaran lah sikit kepada peminjam untuk nak buat tu. Sebab itu kita dapati bahawa dari segi bayaran balik secara puratanya di bawah tekun, di bawah amanah ikhtiar, buku ini menjelaskan lebih daripada 90, secara puratanya lah 97% bayaran balik tu dilunaskan oleh peminjam, berbanding kepada tekun memang tak capai 50%. Okey, itu satu hakikat lah. Okey, manakala untuk topik yang kelima dibuat berdasarkan kepada kajian secara subjektif, yang mana laporan ataupun penulisan dalam chapter ni dibuat berdasarkan kepada kajian secara, kita katakan secara temu bual, secara langsung dengan usahawan-usahawan, yang mana penilaian dibuat kepada beberapa faktor penting lah. Mereka kupas kemudian tu. Sebab buku ni berdasarkan seperti yang mana saya jelaskan tadi, buku ni berdasarkan kepada kajian yang dibuat dalam penulisan PhD, yang mana dia dijalankan secara triangulation, iaitu secara kuantitatif, iaitu melibatkan data analisis, dan juga secara kualitatif, maknanya kombinasi dua-dua. Jadi untuk yang itulah dalam chapter 5 ni dia mengupas secara kualitatif, maksudnya dia membuat rakaman perbualan dari segi beberapa aspek lah, contohnya dari segi ciri-ciri pemilik, amalan perusahaan, usaha perniagaan, tahap pendidikan dan sebagainya, dan secara langsung mereka akan jelaskan dan akan dikupas balik sebagai usaha untuk menyokong kepada dapatan daripada hasil kajian secara kualitatif. Yang tu kita namakan secara triangulation, yang mana kombinasi di antara dua kaedah pendidikan dalam satu kajian.
Okey, manakala dalam chapter yang ke-6, chapter yang terakhir, dia mengupas tentang prestasi dan dilema usahawan kecil Melayu. Okey, yang mana kalau kita tengok berdasarkan faktor-faktor yang dianalisis dalam chapter 2, chapter 5 dan chapter 6, buku ini membuat beberapa rumusan lah. Contohnya dari segi penentu prestasi perusahaan kecil, buku ini menjelaskan bahawa antara faktor penting yang boleh mempengaruhi prestasi perusahaan kecil ialah dari segi ciri-ciri keusahawanan. Maksudnya kalau seseorang usahawan ingin menjalankan salah satu perniagaan, mereka perlu mempunyai ciri-ciri keusahawanan yang tinggi, termasuklah dari segi ketahanan mental mereka dan juga dari segi daya saing mereka, daya tahan mereka untuk bersaing dalam pasaran terbuka. Di samping mereka perlu mempunyai nilai-nilai inovatif and kreatif. Okay, sebab sekarang ni dia dalam zaman, dalam era sekarang ni, dia memerlukan kreativiti yang tinggi untuk meletakkan kita berada satu tahap yang lebih tinggi daripada pesaing kita. Okey, dan juga kita dapati dari segi kelebihan buku ni memang banyaklah. Okey, sebab dia cukup penting, sebab dia dapat memberi implikasi yang besar kepada pelbagai pihak yang berkait secara langsung atau tidak langsung dalam pembangunan keusahawanan perusahaan kecil, terutama di kalangan bumi putera lah, orang Melayu. Di mana buku ni saya melihat dia memberi implikasi bukan sahaja kepada pengusaha yang kecil, yang mana buku ini menegaskan beberapa ciri penting yang perlu dimiliki untuk memastikan kejayaan sesuatu perniagaan. Buku ini juga memberi implikasi kepada penggubal dasar, yang mana mereka perlu mengenal pasti apakah masalah-masalah kekangan ataupun tindakan yang perlu diperbetulkan bila terdapat kelemahan di kalangan orang Melayu, dalam menggubal satu-satu polisi untuk terus memperkasakan mereka bagi membolehkan mereka bersaing dalam pasaran. Dan buku ini juga saya kira amat penting kepada penyelidik, terutama sekali yang berkaitan dengan keusahawanan dan juga dari segi usahawan Melayu. Di samping itu juga buku ini memberi kesan kepada beberapa teori penting dalam konteks ekonomi, termasuklah yang seperti mana yang saya jelaskan pada awal tadi, iaitu pertama sekali ialah dari segi teori pembangunan ekonomi yang dijelaskan oleh Schumpeter, iaitu satu teori yang dikemukakan pada tahun 1934. Walaupun teori ini dah agak lama, tapi dia masih lagi signifikan untuk menjelaskan situasi semasa, terutama sekali dari segi survival orang-orang Melayu dalam perniagaan. Yang mana teori ini memberi penekanan kepada kepentingan inovasi. Itu inovasi ialah pembaharuan, mewujudkan sesuatu yang baru yang memerlukan inovatif, memerlukan kreativiti di kalangan usahawan untuk meletakkan mereka pada satu tahap yang lebih tinggi daripada pesaing-pesaing mereka. Yang kedua ialah teori Colbert. Teori Colbert yang mana kita dapati antara kelemahan penting usahawan Melayu ialah kadang mereka tu membelakangi nilai-nilai agama. Mereka tidak kisah hukum hakam dari segi halal, haram, berdosa dan sebagainya, asalkan mereka dapat apa yang mereka nak. Sebab itulah mereka seringkali kita dapati usahawan Melayu ni dia melakukan penipuan semasa timbangan dan sukatan. Mereka dari segi kualiti, kita tengok macam mana mereka menjual barangan yang tidak berkualiti, ataupun dari segi pinjaman modal, mereka tidak mengambil kisah dari segi riba, dari segi rasuah yang mereka amalkan. Janji mereka dapat keuntungan.
keuntungan mungkin kalau kita boleh katakan sebagai keuntungan jangka pendek lah untuk dunia, tapi mereka lupa untuk akhirat. Di samping itu juga satu lagi teori yang boleh dikaitkan ialah teori modal insan, yang mana dalam teori ini menjelaskan terdapat dua perkara penting yang saya rasa perlu untuk memastikan usahawan Melayu tu berjaya dalam satu-satu aktiviti perniagaan, iaitu dari segi perlunya latihan dan bimbingan. Sebab itu kerajaan menjalankan pelbagai dasar untuk membimbing, bagi khidmat nasihat supaya mereka boleh menjalankan pengurusan perniagaan secara teknik yang betul, tidak melulu dan tidak mengikut saluran-saluran yang tidak itulah. Contohnya macam seperti mana yang dijelaskan dalam teori Colbert. Dan teori modal insan itu human capital theory juga mengaitkan tentang kepentingan pendidikan. Tambahan pula dalam era teknologi sini, penggunaan teknologi maklumat dalam perniagaan. Jadi pendidikan itu juga merupakan salah satu faktor yang cukup penting untuk memastikan bahawa perniagaan tu memerlukan pendidikan. Sebab itu kalau kita tengok dalam tahun 1960-an, 70-an, kebanyakan peniaga ialah mereka yang tercicir daripada alam pendidikan. Yang mana perniagaan merupakan aktiviti kelas kedua lah selepas mereka tidak dapat pekerjaan untuk makan gaji, especially dalam sektor awam lah. Jadi bila kita dapat tu dia main. Sebab itulah pada peringkat awal pendidikan tu tidak dilihat sebagai faktor yang penting. Tetapi dalam keadaan sekarang ni, saya melihat buku ini menjelaskan bahawa pendidikan satu elemen yang cukup penting. Jadi kalau kita nak kuasai dunia perniagaan, kita nak berjaya, kita nak mencapai prestasi yang baik untuk kita bersaing dengan peniaga-peniaga lain, kaum lain umpamanya, kita perlu kepada tahap pendidikan, perlu kepada tahap teknologi, tahap pemikiran yang lebih kreatif. Mungkin dari segi kelemahan sikit yang ada dalam buku ni ialah dari segi buku ni lebih menumpukan kepada perusahaan mikro. Perusahaan mikro dia tidak melihat kepada skop perniagaan yang lebih besar, contohnya sederhana ataupun besar. Sebenarnya dari segi apa yang dijelaskan oleh buku ni, dia ada rasional juga. Sebab kalau kita mengikut statistik daripada Jabatan Perangkaan Malaysia, lebih kepada 99% dalam sektor PKS, ataupun SME, perusahaan kecil dan small medium industry or enterprise. 99 contohnya, ada satu kajian menunjukkan 99.2% adalah terdiri daripada PKS, perusahaan kecil dan sederhana. Maksudnya untuk di Malaysia, perusahaan besar hanya 0.8% saja. Tak banyak. Dan daripada 99.2%, kita dapati hampir 80%, iaitu 79.4% ialah terdiri daripada perusahaan mikro. Perusahaan mikro iaitu perusahaan yang mempunyai bilangan pekerja kurang daripada 5 orang. Manakala bakinya iaitu sebanyak 18.3% ialah perusahaan kecil dan hanya 2.3% ialah terdiri daripada usahawan perusahaan sederhana. Jadi kita nampak di sini dalam konteks perusahaan kecil di Malaysia, monopolinya adalah perusahaan mikro. Itulah signifikannya kenapa buku ni lebih menumpukan kepada perusahaan mikro. Jadi secara rumusannya kita dapati perbincangan dalam buku ini merangkumi dua aspek penting, yang mana dia mengupas tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi prestasi perusahaan kecil di kalangan kaum Melayu. Yang ni saya rasa telah dibuktikan secara empirikal dalam buku ni
bermula dengan kajian-kajian lepas iaitu literature review dan juga hasil daripada kajian secara kuantitatif yang dijalankan melalui analisis regresi berganda yang menunjukkan beberapa faktor penting. Contohnya dari segi nilai-nilai, ciri-ciri keusahawanan, amalan pengurusan, pengalaman yang merupakan elemen-elemen yang penting yang perlu dimiliki oleh seseorang usahawan Melayu untuk membolehkan mereka mencapai prestasi yang baik dalam aktiviti perniagaan mereka jalankan. Di samping itu, mereka juga tidak boleh membelakangi nilai-nilai agama, sebab seperti mana kita dapati nilai-nilai agama cukup penting bukan sahaja untuk kejayaan kita di dunia, tapi kita nak mencapai afalah pada hari akhirat nanti. Jadi kita tidak sebagai usahawan, kita tak boleh membelakangi elemen agama dalam amalan. Kita kena tepati janji, kita tak boleh menipu, kita kena bersabar, kita kena bertolak ansur, okey, dan sebagainya lah untuk ciri-ciri positif yang perlu ada dalam seseorang Muslim. Di samping kita kena banyak berdoa, kita kena banyak kita tak boleh nak mengabaikan solat, puasa dan sebagainya, sehingga kita membelakangi nilai-nilai agama. Dan satu lagi, buku ni juga mengupas tentang program microkredit, yang mana program microkredit merupakan satu pinjaman kecil yang disediakan oleh kerajaan kepada perusahaan, kepada pengusaha-pengusaha untuk membolehkan mereka memulakan ataupun membesarkan perniagaan mereka. Sebab apa kerajaan memperkenalkan program microkredit ini? Pertama, memang program microkredit ini telah terbukti berjaya, yang telah dijalankan di negara-negara, khususnya negara perintis iaitu di bawah Grameen Bank di Bangladesh, yang telah berjaya mengeluarkan ramai isi rumah daripada kemiskinan melalui aktiviti perniagaan. Okay. Dan juga kita dapati kenapa program microkredit diperkenalkan juga ialah sebagai salah satu usaha untuk kerajaan membantu. Okay. Sebab membantu pengusaha kecil yang boleh dikatakan majoritinya antara alasan utama mereka tidak dapat menjalankan perniagaan yang baik adalah kekurangan modal. Jadi kerajaan bagi pinjaman. Jadi itulah secara ringkas apa yang saya boleh jelaskan. Buku ni cukup bermanfaat, cukup penting untuk mendedahkan kedudukan Bumiputera dalam perniagaan, yang mana kita dapati walaupun kerajaan telah melakukan pelbagai usaha dengan perbelanjaan yang besar semata-mata untuk memperkasakan Bumiputera dalam perniagaan, tetapi hakikatnya kedudukan Bumiputera dalam sektor ekonomi, dalam sektor perniagaan, dalam sektor perusahaan kecil masih lagi ketinggalan berbanding dengan kaum-kaum lain, dan malah jurangnya masih besar. Mungkin ada di kalangan usahawan Melayu ada yang berjaya untuk diklasifikasikan sebagai usahawan yang berjaya, tapi bilangan mereka terlalu kecil untuk kita banggakan. Jadi, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertamanya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Perpustakaan Cendekiawan kerana memberikan peluang kepada saya untuk berkongsi di dalam program resensi buku ini. Jadi saya juga ingin mengucapkan berbanyak maaflah kerana agak lambat untuk melaksanakan perkara ini. Jadi sebab utamanya sebenarnya saya mengambil masa yang agak lama untuk membuat pemilihan buku. Jadi kalau ikutkan banyak buku-buku yang telah saya baca, dan banyak juga yang saya baca tu merupakan favourite ataupun kesukaan saya lah.
Jadi saya ingin share di sini satu slide. Beberapa tahun yang lepas, Menteri Pendidikan ataupun Menteri Pelajaran pada waktu itu, Dr. Mazli Malik, ada menyuruh kita berkongsi mengenai buku-buku yang kita suka. Jadi saya berjumpa dalam Facebook, posting saya ini ada beberapa buah buku yang merupakan kesukaan saya yang telah saya baca. Sebenarnya banyak lagi lah, lebih daripada ini. Jadi saya mengambil masa jugalah berfikir tentang dalam banyak-banyaknya buku mana yang sesuai untuk dikongsi. Okey, jadi akhirnya saya telah memilih buku yang bertajuk Wild Swans, The Three Daughters of China. Jadi buku ni sebenarnya merupakan buku yang buku kisah benar mengenai 3 orang wanita yang hidup di negara China. Jadi ianya kisah benar dan memang sebenarnya oleh kerana kisah benar tu memang menimbulkan bagi saya lah kesan yang agak mendalam dalam diri saya dari segi perasaan kita tentang pengalaman hidup mereka tu. Tapi sebelum kita pergi mengenai buku ini, mungkin kita lihat terlebih dahulu siapakah penulis bagi buku Wild Swans ini. Jadi penulisnya bernama Yun Chang. Jadi sekarang ni Yun Chang ialah warga negara Britain, tetapi sebenarnya dia berasal daripada negara China dan dia lahir ketika era Cultural Revolution, iaitu pada tahun 1952 di China tersebut. Jadi nanti kita tengoklah apa benda sebenarnya Cultural Revolution ini. Jadi sebenarnya Yun Chang bukan nama dia yang sebenar. Nama sebenarnya adalah Hong, yang kalau kita nak terjemahkanlah ke bahasa Inggeris, Hong ni bermakna faded red. Tetapi Yun Chang telah meminta supaya nama dia ditukar kepada nama yang lebih bersemangat. Sebab bila ada perkataan faded tu macam lesu, layu, jadi dia rasa tak begitu sesuai dengan jiwanya, maka dia telah memilih nama Yun Chang yang bertajuk Martial Affairs. Jadi ini berlaku semasa umur dia 12 tahun. Ketika itu semangat militeri di negara China, kerana mereka adalah negara komunis, pada waktu itu baru bermula era komunis, jadi semangatnya kepada militeri ini agak kuat. Jadi sebab itulah dia menukar kepada nama yang dia rasakan lebih bersemangat. Okey, pada tahun 1978, Yun Chang telah ke United Kingdom untuk menyambung pelajarannya, di mana beliau telah memperolehi PhD dalam bidang linguistics daripada University of York pada tahun 1982. Dan beliau merupakan rakyat Cina yang pertama yang memperolehi PhD daripada sebuah universiti daripada United Kingdom. Jadi selepas itu beliau berkahwin dengan rakyat Britain dan kekal di sanalah. Jadi selain daripada buku Wild Swans ini, jadi Yun Chang juga telah menulis beberapa buku yang lain. Jadi buku yang beliau suka ialah sebenarnya buku yang berbentuk biografi. Okey, jadi antara buku lain yang dia ditulis adalah buku mengenai isteri kepada Sun Yat-sen yang juga merupakan seorang pejuang nasionalis negara China, dan juga buku mengenai pemimpin besar komunis China iaitu Mao Zedong. Okey, jadi sekarang kita lihat mengenai buku Wild Swans, The Three Daughters of China. Jadi ini merupakan buku yang sudah agak lama sebenarnya, ianya diterbitkan pada tahun 1991. Jadi kalau tak silap saya pertama kali saya membaca buku ini mungkin tahun 94-95 macam tu. Jadi buku ini telah memenangi beberapa anugerah, iaitu yang pertamanya NCR Book Award pada tahun 1992 dan juga British Book Award pada tahun 1993. Dan ia telah banyak diterjemahkan ke bahasa-bahasa yang lain, yang ada 37 bahasa,
dan telah dijual di seluruh dunia, tetapi sebenarnya ianya masih diharamkan di negara China. Jadi ini adalah kerana sebenarnya buku itu banyak menceritakan kisah benar apa yang berlaku di negara China semasa zaman Cultural Revolution. Jadi buku tersebut berkisar mengenai 3 orang wanita Cina. Jadi kisah yang pertama adalah mengenai nenek kepada Yung Chang, yang kedua mengenai ibu dia, dan bahagian yang terakhir sekali Yung Chang menceritakan mengenai kisah hidupnya sendiri. Jadi sebenarnya buku ni berbentuk biografi dan juga autobiografi lah mengenai dirinya sendiri. Okey. Jadi seterusnya kita lihat penceritaan yang pertama buku tersebut adalah mengenai Yu Fang yang merupakan nenek kepada Yung Chang. Jadi Yung Chang ini dilahirkan sebelum komunis. Jadi dia dilahirkan di zaman di mana generasi wanita Cina ni dibedung kaki dia. Saya masih ingat lagi semasa saya kecil dulu saya pernah jumpa seorang nenek yang kakinya amat kecil. Jadi rupanya kaki yang kecil ni sebenarnya bukan berbentuk semula jadi. Dulu saya ingat ianya semula jadi orang yang kaki kecil ni. Tapi sebenarnya tidak. Jadi ianya sebenarnya dibentuk dengan cara yang amat kejam lah. Di mana semasa kecil wanita-wanita ni kakinya itu dipatahkan dan kemudian dibedung supaya kakinya itu tidak menjadi besar. Jadi ini sebenarnya merupakan satu penyiksaan. Jadi ini dilakukan kerana pada zaman tersebut kaki yang kecil ni merupakan simbol kecantikan bagi wanita Cina. Jadi memang pada zaman itu ramailah wanita-wanita yang hidup tersiksa kerana terpaksa kakinya itu dipatah, tulang kakinya dipatahkan untuk jadikan ianya kecil. Okey, jadi Yu Fang ini semasa usianya masih muda lagi telah dihadiahkan oleh ayahnya kepada seorang jeneral aristokrasi pada waktu itu bernama Zhu Zhiheng. Okey, jadi walaupun dia menjadi gundik kepada jeneral tersebut, tapi sebenarnya dia hanya bertemu dengan jeneral itu hanya beberapa kali. Tapi walau bagaimanapun mereka mendapat seorang anak yang dinamakan Bao Qin. Jadi Bao Qin inilah nanti yang akan menjadi Yung Chang. Jadi Jeneral Zhu Zhiheng ini sebenarnya tidak mempunyai anak yang lain. Hanya Bao Qin inilah satu-satunya anak dia. Jadi semasa dia hampir-hampir meninggal dunia, beliau telah meminta supaya Bao Qin ini dapat tinggal bersama-sama dengannya. Tetapi oleh kerana Yu Fang takut anaknya nanti akan menjadi seolah-olah hamba kepada isteri dan keluarga jeneral tersebut, maka Yu Fang telah menipu dan memberitahu kepada jeneral bahawa anaknya Bao Qin telah meninggal dunia. Tapi hakikat sebenarnya ialah Yu Fang telah melarikan diri dan melarikan anaknya ini ke tempat yang lain. Dan Yu Fang ni bernasib baik kerana seketika sebelum Jeneral Zhu itu meninggal dunia, dia telah membebaskanlah Yu Fang ini. Jadi Yu Fang ni boleh kata sebenarnya dia macam hamba kepada jeneral ini, maka dia telah dibebaskan. Dan dengan itu Yu Fang selepas itu telah berkahwin dengan seorang doktor di negara Manchuria. Okay, jadi bermakna anak Yu Fang yang bernama Bao Qin telah dibesarkan dengan agak selesa lah di negara Manchuria. Okay, jadi selepas itu buku tersebut telah menceritakan pula mengenai Bao Qin, iaitu ibu kepada Yung Chang. Jadi ketika berumur 15 tahun, Bao Qin ini telah bekerja dengan Parti Komunis Cina. Jadi ketika usia yang amat muda.
Jadi walaupun agak berpengaruh juga dalam parti komunis ni, tapi pangkat Bauchi ni tidaklah begitu tinggi. Jadi dia telah berkahwin dengan seorang yang mempunyai pangkat tinggi ya di dalam parti komunis yang bernama Wang Yu. Jadi oleh kerana pergolakan pada waktu tersebut, jadi mereka telah dipindahkan ke satu tempat yang bernama Yibin. Jadi Yibin ni sebenarnya berada di tempat yang amat jauh daripada tempat yang Bauchin berada ketika itu. Dan oleh kerana Bauchin dan suaminya ni berbeza pangkat, jadi semasa perjalanan ke tempat yang bernama Yibin ni sejauh 2,400 km, Bauchin tidak dibenarkan menaiki kenderaan. Dia sebenarnya telah diminta berjalan kaki, sedangkan suaminya pula boleh menaiki kenderaan. Jadi ini kerana perbezaan pangkat. Jadi kita boleh bayangkanlah betapa seksanya berjalan sejauh 2,400 km tersebut, memakan masa berbulan-bulan, mungkin tahun. Dan semasa di pertengahan jalan, mereka telah singgah di satu tempat yang bernama Nanjing. Jadi di mana di sini oleh kerana Bauchin ini merupakan ahli bagi parti komunis, maka dia telah dipaksa untuk mengikuti latihan ketenteraan semasa di Nanjing. Jadi ini juga menambahkan lagilah siksaan kepada beliau dari segi fizikal. Dan semasa di Nanjing sebenarnya beliau telah mengandung dan akhirnya beliau mengalami keguguran. Jadi oleh kerana penyiksaan yang dia alami ini, maka suami kepada Bauchin telah berjanji selepas itu isterinya tidak lagi akan diberi deraan secara fizikal yang telah dinyatakan tadi. Okey, jadi penulis kepada buku Wild Swans ini, Yung Chang, telah lahir lebih kurang 1 tahun selepas Bauchin mengalami keguguran di Nanjing tersebut. Okey, jadi selepas itu buku Wild Swans ini menceritakan pula mengenai kehidupan Yung Chang itu sendiri. Jadi barang juga ini suka saya ingatkan di sini, jadi semasa Yung Chang tu membesar, ketika dia berumur belasan tahun, telah berlaku apa yang dinamakan sebagai Cultural Revolution di negara China. Jadi kita tengok sikit apa sebenarnya Cultural Revolution ini. Jadi semasa dulu apabila saya melihat perkataan Cultural Revolution itu, sebenarnya saya berfikir ianya adalah sesuatu yang baik. Kan, ialah Cultural Revolution, kalau kita terjemah kepada bahasa kita, revolusi budaya. Jadi perubahan budaya. Jadi kita ingatkan ini adalah perkara yang baiklah, tapi sebenarnya tidak. Jadi Cultural Revolution ini ialah satu revolusi ataupun gerakan sosiopolitik yang amat ganas sebenarnya, yang bermula pada tahun 1966 di negara China. Jadi ianya telah dimulakan oleh Mao Zedong dengan tujuan utamanya pada sebelum bermula Cultural Revolution ini. Sebenarnya Parti Komunis China banyak melihat kepada ajaran-ajaran komunis yang berasal daripada Rusia. Okay, jadi mereka berkiblatkan Rusia. Tapi selepas itu Mao Zedong lebih cenderung untuk mengutarakan ataupun mengketengahkan idea beliau sendiri. Jadi dia telah menggunakan Cultural Revolution ini untuk mengutamakan idea beliau. Jadi kaedah yang dilakukan oleh Mao ialah dengan dia menghapuskan saki-baki budaya kapitalis dan tradisi Cina yang masih ada di negara China pada waktu tersebut. Jadi walaupun mereka telah mengamalkan pada waktu itu idea komunisme, pemahaman komunisme, tapi sebenarnya tinggalan-tinggalan
budaya kapitalis dan juga tradisi Cina, terutamanya tradisi ilmuwan. Jadi kita tahu bahawa Cina banyak menghasilkan ciptaan-ciptaan. Jadi maknanya tradisi ilmuwan mereka daripada Confucius, daripada Laotius sebenarnya amat kuat. Tapi Mao cuba menghapuskan semua idea-idea tersebut. Dan ini dilakukan melalui Cultural Revolution. Jadi penggerak ataupun tunggak utama Mao di dalam Cultural Revolution ini ialah satu kumpulan anak-anak muda yang dinamakan sebagai Red Guards. Jadi Red Guards ini umur mereka memang dalam belasan tahunan, awal tahun 20-an. Jadi mereka inilah sebenarnya yang amat kuat berpegang kepada idea Mao yang mereka kumpulkan di dalam sebuah buku yang dinamakan sebagai The Little Red Book. Jadi The Little Red Book inilah buku yang dibawa ke mana-mana oleh Red Guards ini. Jadi nama mereka pun ialah Red Guards. Ada perkataan merah di situ. Dan mereka lah yang mempelopori idea Mao ini. Dan selain daripada mempelopori idea Mao ini, sebenarnya Red Guards ini juga menjadi spy. Jadi mana-mana orang lain yang lebih tua daripada mereka yang mereka lihat masih mempunyai tradisi ilmuwan, masih lagi sedikit sebanyak mempunyai tanah, mempunyai harta. Jadi mereka anggap semua ni sebagai orang yang perlu dimusuhi. Jadi mereka menjadi spy kepada orang berkenaan. Dan kebanyakan manusia orang-orang tersebut akan ditangkap oleh Red Guards dan dibawa ke tempat-tempat lain untuk diseksa. Okay. Jadi selain daripada itu, Red Guards juga banyak memusnahkan tempat-tempat ibadat, tempat-tempat bersejarah di negara China, dan mereka juga dapat merampas kuasa daripada majlis-majlis tempatan. Jadi kita boleh bayangkan negara China adalah sebuah negara yang amat besar. Jadi ada banyak apa yang dipanggil sebagai local governments lah yang mentadbir setiap bandar, setiap kawasan yang kecil. Tapi kebanyakan ini telah dirampas kuasa oleh Red Guards. Jadi sebenarnya hasil daripada apa yang terjadi semasa Cultural Revolution ini memang amat teruk kerana ia apabila tradisi ilmu, apabila buku-buku dibakar dan sebagainya, jadi ini memang mengakibatkan kemusnahan yang amat besar kepada ekonomi China dan kehilangan budaya mereka, dan juga selain daripada itu telah membunuh beratus ribu nyawa. Ada sebenarnya yang menganggarkan seramai setakat 20 juta orang sebenarnya telah terbunuh semasa Cultural Revolution ini. Jadi Cultural Revolution ini sebenarnya juga memberi kesan yang mendalam kepada Yung Chang. Okay? Jadi beliau sebenarnya pada awal-awal dia berminat dengan semangat yang telah ditunjukkan oleh Red Guard. Jadi dengan secara sukarela dia pun juga menjadi ahli kepada Red Guard. Walaupun sebenarnya dalam hati dia tidak menyukai tindakan-tindakan ganas yang dibuat oleh ahli-ahli Red Guard itu. Tetapi selepas itu dia berubah fikiran apabila ayahnya sendiri menjadi sasaran kepada Red Guard. Jadi sebab utama ayah kepada Yung Chang ini menjadi sasaran kepada Red Guard kerana beliau telah mengkritik idea-idea Mao ini secara terang-terangan. Jadi apabila dia melihat ramai rakyat yang menderita akibat Cultural Revolution ini, di mana antara perkara yang terjadi dalam Cultural Revolution ini, saya masih ingat lagi, banyak pokok-pokok telah ditebang. Dan kononnya ditebang kerana mahu menjadikan pokok-pokok tersebut sebagai sumber tenaga untuk membina senjata. Membina senjata besi.
Jadi apabila banyak ada senjata dan pokok-pokok banyak ditebang, ini telah menyebabkan ramai perusahaan pertanian tidak dibuat. Pertanian tidak dibuat. Apabila tidak ada pertanian di negara China pada waktu tersebut, sebenarnya ramai rakyat China telah menderita kelaparan. Jadi ini adalah antara kesan yang utamalah. Jadi apabila ramai menderita kelaparan, itu yang menyebabkan banyak terjadinya kematian. Jadi inilah sebenarnya antara perkara yang menjadi kritikan utama mereka yang tidak suka kepada Cultural Revolution. Jadi ayah Yung Chang ini telah didera secara mental dan juga secara fizikal oleh pasukan Red Guard. Dan ini telah menyebabkan Yung Chang mula tidak percaya kepada ideologi Mao Zedong tersebut. Dan selepas kematian ayahnya, maka Yung Chang telah dihantar ke kawasan yang jauh pedalaman sana oleh pasukan Red Guard, di mana di situ juga beliau kononnya telah diberikan latihan, tapi sebenarnya ianya bukan latihan, tapi sebenarnya ianya juga adalah satu bentuk penyiksaan. Jadi banyaklah penderitaan yang dialami oleh Yung Chang semasa berada di jauh kawasan pedalaman tersebut. Jadi akhirnya hanya beliau telah dibebaskan dan dapat kembali semula ke kampung halaman selepas Cultural Revolution berakhir. Jadi Cultural Revolution ini hanya berakhir selepas kematian Mao Zedong. Jadi selepas kematian Mao Zedong, seorang yang bernama Deng Xiaoping telah menjadi ketua kepada negara China, maka beliaulah sebenarnya yang bertanggungjawab menangkap kuncu-kuncu Mao Zedong yang bertindak ganas, antaranya isteri kepada Mao Zedong sendiri. Jadi ada beberapa orang yang dipanggil Gang of Four telah ditangkap oleh Deng Xiaoping dan dipenjarakan. Jadi selepas itu barulah Cultural Revolution berakhir dan kita boleh melihat semasa era Deng Xiaoping, negara China berangsur-angsur berubah menjadi lebih terbuka sehinggalah keadaannya pada waktu ini. Jadi pada waktu yang sama juga, setelah tamat Cultural Revolution, Yung Chang telah dapat memasuki universiti dan memperolehi ijazah sarjana muda di dalam bahasa Inggeris, dan menyebabkan selepas itu beliau dapat pergi melanjutkan pelajaran ke United Kingdom sebagaimana yang saya nyatakan tadi. Jadi apa sebenarnya yang menarik bagi saya lah mengenai buku Wild Swans ini, kerana yang pertamanya kisah yang diberikan tu, jadi saya tak dapat ceritakan dengan detail pada hari ini, tapi sebenarnya bagi saya lah ianya memberikan kisah yang amat mendalam tentang kehidupan dan kesusahan yang dihadapi oleh 3 generasi wanita ini. Jadi masing-masing ada penderitaannya, dan tapi pada waktu yang sama sebenarnya kita agak kagum juga, walaupun mereka menderita, tapi ketiga-tiganya dapat mengatasi penderitaan yang mereka alami, dan boleh kita katakanlah di akhirnya hidup mereka tu agak senang berbanding dengan penderitaan sebelum itu. Okey, selain daripada itu juga gaya bahasanya bagi saya tidak begitu kompleks, walaupun ceritanya sebenarnya adalah agak kompleks. Jadi bagi saya lah, ianya satu buku yang mudah difahami, dan ianya juga akhirnya memberikan gambaran dan pemahaman bagi pembacanya tentang Cultural Revolution itu sendiri. Jadi macam saya nyatakan tadi, pada awalnya saya tidak tahu sebenarnya apa dia Cultural Revolution. Jadi saya tidak pernah membaca apa-apa buku sejarah mengenai Cultural Revolution di China itu. Tetapi dengan membaca buku Wild Swans ini, tapi saya dapat sedikit sebanyak gambaran lah tentang revolusi tersebut. Jadi sebenarnya ianya memberikan kesedaran kepada kita sebenarnya bahawa budaya sesebuah negara itu memberikan kesan yang mendalam kepada kehidupan rakyat
tersebut dan bagaimana ideologi yang diutarakan oleh pemimpin sebuah negara memang sebenarnya memberikan kesan yang mendalam kepada rakyat. Jadi bagi saya itulah yang menarik mengenai buku Waswas ini. Jadi saya berharaplah dengan sedikit sebanyak perkongsian ini mungkin akan memberikan minat kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk membaca cerita tersebut. Okey, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Aina Syakirah Muhammad Nom, Timbalan Bendahari di UiTM Cawangan Terengganu, kampus Dungun. Pertamanya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada pihak perpustakaan cendekiawan UiTM Cawangan Terengganu di atas jemputan untuk membuat resensi buku pada kali ini, dan saya mohon maaf juga di atas kelewatan untuk sesi resensi buku kali ini. Saya ingin kongsikan sebuah buku berjudul A Map of Terengganu, hasil tulisan Awang Koneng ataupun nama sebenar penulis Wan Ahmad Hulaimi. Penulis dilahirkan dan dibesarkan di Kuala Terengganu dan to be exact di Kampung Tanjung, Kuala Terengganu, yang mana mercu tandanya sekarang adalah KTCC. Mungkin yang itu ramailah orang Terengganu tahu. Beliau membesar waktu kanak-kanak dan awal remaja penulis dihabiskan di Kuala Terengganu, dan kemudian beliau berpindah ke Kuala Lumpur mengikut keluarga, dan sekarang dimaklumkan menetap di kota London sebagai penulis bebas. Buku ini diterbitkan pada tahun 2011, mengandungi 271 muka surat. Sebenarnya saya ingin, pada asalnya saya ingin berkongsi buku pertama penulis bertajuk Growing Up in Terengganu. Hasil penulis yang sama, berkisar pengalaman penulis juga, tapi malangnya saya tak jumpa buku tersebut. Mungkin termisplace lah sewaktu pindah, tapi tak apa. Mengenai buku ini, A Map of Terengganu juga dekat di hati saya, yang mana buku ini menceritakan memori, pengalaman penulis dan sejarah, yang mana ianya sangat dekat di hati saya lah. Sebabnya saya bila baca buku ni, saya boleh relate dengan keadaan ataupun situasi pada waktu saya membesar. Walaupun sebenarnya kami adalah dua generasi berbeza, tapi membesar di kawasan yang sama memberikan saya boleh relate dengan situasi-situasi ataupun tempat-tempat yang diceritakan dalam buku ini. Sebagai anak Terengganu yang lahir pada pertengahan tahun 80-an, saya masih boleh imagine lah warna-warni Terengganu sewaktu saya membesar, yang mana betapa besarnya Kuala Terengganu pada saya pada waktu itu. Dan saya boleh relate juga sejarah yang diceritakan dalam buku ini, antaranya sejarah dan mitos Bukit Peteri di Terengganu yang dikaitkan dengan Puteri Bunian, dan macam mana pengalaman saya nak ke bandar, naik bot penambang ataupun ferry, bot penambang daripada jeti Seberang Takir, ataupun dalam buku ni ada juga disebut jeti Bukit Datu ke Pasar Payang,
dan kemudian daripada situ boleh berjalan ke dataran Shah Bandar dan kawasan sekitarnya seperti Istana Maziah dan banyak lagi lah. So lebih kurang dengan buku pertama penulis iaitu Growing Up in Terengganu, buku ini juga saya boleh kategorikan sebagai blog, iaitu yang saya faham sebagai term yang digunakan untuk menggambarkan penulisan blog yang dibukukan, yang mana buku ini tiada penceritaan awal akhir. Dia bukan macam cerita ataupun fiction, tapi lebih kepada kompilasi chapters in books lah. Menceritakan juga sejarah, asal-usul tempat, event yang berlaku dan sebagainya. Dan di lebih menarik lagi, penulis menceritakan pengalaman beliau antaranya beraya zaman tu, macam mana beliau beraya, macam mana beliau boleh ingat apa maknya masak, contoh dalam ni dia ceritakan macam mana mak penulis keringkan agar-agar untuk dijadikan juadah hari raya waktu itu. Warga tempatan ataupun orang Terengganu khususnya pada saya akan lebih menghargai ataupun lebih menghayatilah buku ini kerana ada elemen-elemen bahasa tempatan. Contohnya dia ceritakan juga, penulis ada explain lah dalam ni apa maksud slang dialek Terengganu. Contohnya dok wok secetong, guana gamuk, jangok, musang, ada di explain ataupun diterangkan apa maksud dan macam mana nak guna term-term tersebut. Jadinya kalau orang luar yang tak biasa dengan bahasa tempatan, dia mungkin tak boleh relate sangatlah dengan buku ini. Tapi kalau dia berminat dengan bahasa tempatan, mungkinlah dia boleh cari, boleh gunalah. So kalau kata orang luar tu, dia mungkin tak boleh appreciate sangat buku ini berbanding orang tempatan, orang Terengganu, orang Kelantan, gitu. So kalau buku ini juga bila saya baca membuatkan saya sedikit sedih lah, bila dia cerita sama seperti penulis. Bila kita baca macam mana hilangnya tempat-tempat yang kita kata bersejarah di Terengganu, kerana kita mengejar pembangunan dan kemodenan, kita memberi ruang kepada pembangunan dan kemodenan tanpa kita mempertahankan ataupun tanpa kita blend in elemen-elemen sejarah itu. Contohnya bila penempatan asal penulis iaitu Kampung Tanjung, yang mana seingat saya ada merupakan perkampungan, ada rumah-rumah tradisional, kedai dan bangunan yang pada saya agak tradisional lah, dirobohkan untuk memberi ruang kepada pembangunan. Dan sekarang ni ada KTCC di situ. Dan saya juga bila disebut dalam buku ini Istana Kolam, saya dah tak boleh imagine dah kat mana tempat tu. Maksudnya dia hilang begitu saja tanpa di-preserve, membuatkan saya agak cemburu lah dengan negara seperti Korea Selatan. Bagaimana mereka dalam keadaan boleh maju tanpa mengorbankan, tanpa sacrifice elemen budaya, sejarah mereka. Mungkin itu antara yang kita boleh belajarlah daripada buku ini. Dan
Buku ni juga sebenarnya membuatkan saya kagumlah dengan penulis, macam mana beliau boleh betapa kuatnya memori beliau boleh mengimbau sehingga ke zaman kanak-kanak, dan membuatkan saya turut sama mengimbau kenangan bersama keluarga dan orang-orang yang dah pergi meninggalkan kita lah. Akhir kata, buku ini saya cadangkan kepada semua warga UiTM Cawangan Terengganu untuk dibaca pada waktu senggang sebagai bacaan ringan, sambil mengimbau kenangan silam, dan juga kita boleh tambah pengetahuan sejarah tempatan, sejarah Terengganu. Okey, itu sahaja daripada saya buat kali ini. Sehingga berjumpa lagi di lain masa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.